Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Untuk video part 6 hari ni, kita akan belajar yang paling benda item paling simple, iaitu slab ataupun floor ataupun lantai lah yang paling kita senang nak dengar. Benda yang paling senang sekali lah untuk kita buat antara semua komponen ni. Jadi diharapkan anda semua bersedia. Jom kita start. Untuk kita buat lantai, kita kena identify dulu lah. Yang pertama sekali kita kena identify balik lokasi lantai tu dekat mana. So kalau kita nak tahu, kita buka PDF file ni. Kalau daripada sini kita dapat tengok lah lantai tu macam mana nak tahu ada lantai ke tak ada lantai. Dia ada simbol macam ni, simbol anak panah. Saya zoomkan. So kalau di foundation memang tak ada lantai. So di ground floor level kita dapat lihat ada simbol macam ni. Ini ada simbol lantai lah. So dekat roof floor kita ada lantai. Dia hanya ada beam sahaja. So nanti dia akan cover dengan roof lah. Sini roofing lah. So untuk ground floor level sahaja yang ada lantai. Kenapa simbol ini? Ini simbol ni anda akan belajar di semester 3 atau tak salah saya, untuk subjek design structure concrete. So ini adalah bermaksud dia ialah for two-way slab. So two-way slab, apa benda two-way slab? Ni awak akan belajar nantilah . So dalam introduction to beam, kita hanya kita hanya ajar untuk buat modeling saja, bukan untuk analisis, tapi modeling. So dekat sini kita akan buat slab nanti dengan simbol ini, two-way slab. Dan di area toilet ni, kalau perasan dia ada beza sini, simbol ni dengan simbol ni. Saya zoomkan . Kalau kita tengok kat sini, simbol dia empat anak panah ni dia bold. Tapi yang dekat sini dia ada dua saja anak panah. Yang ni dia macam kosong saja. Ini dipanggil one way slab. Yang ni two way, yang ni one way. Sama juga dekat area sini lah. Lepas tu suka diingatkan, di sini ingat tak yang kita buat beam sebelum ni? Kat sini beam dia ada berlaku drop. So dekat sini lantai yang di dalam rumah dengan lantai di luar rumah mesti ada perbezaan drop. So kita akan belajar ada dua item lah. Satu, kita macam mana kita buat lantai. Lantai kita kalau buat senang lah, semua akan buat lantai yang sama. So kita make sure perbezaan dari segi simbol. Dan seterusnya macam mana kita nak buat dari segi perbezaan dari segi level. Okay, jadi first kita dah identify lokasi slab. Semua maksudnya di ground floor saja. Tu kita buka Revit kita. Kita buka kat ground floor level. So kalau kita tengok, ini kita masuk atas CAD drawing . Ini lokasi slab kita dah identify. Cara nak buat dia agak sedikit berbeza dengan architectural. Sedikit berbeza sebabkan kita buat ni sebenarnya kita ready untuk analisis. Ready. Bukan kita nak buat analisis pun, tapi hanya untuk buat sekadar cara yang betul lah . So cara dia macam mana? Kita pergi dekat structure. Jadi hampir sama kalau architecture, dia ada floor kat sini. Kalau kita pergi kat structure, ada floor juga. Pergi kat bawah ni kita pergi floor structural. Bila kita klik floor structural, dia akan keluar kat sini lah macam biasa. Apakah jenis yang kita nak pakai. So dalam kes ni kita akan pakai in situ concrete 225. Kita pakai in situ concrete tapi tak pakai 225. Kita akan ubahkan sedikit. Macam biasa, macam nak ubah dia, kita klik edit type. Kita duplicate dahulu. Kita akan pakai sebanyak 150 mm. So kita klik OK. Dekat sini nama kita dah ubah, tapi kita punya kata apa, dia punya detail dia masih lagi. Kalau kita tengok sini default thickness masih lagi 225 dekat sini. So macam ni kita nak ubah, kita boleh ubah dekat structural ni . Kita pergi kat structure, tekan edit. So dekat sini dah dia punya kata apa, thickness dia tu. Macam mana menentukan 225 tu. Kalau kita klik kat preview, kita akan nampak lah ada beberapa layer kat sini. Tengok layer yang pertama 50mm, yang inilah 50mm. Membrane layer antara yang layer pertama dan layer kedua. Tapi dari structure dari layer kedua itu 175 kat sini. Inilah So macam ni kita nak ubah, kita akan ubah dua benda ni lah . Untuk structure member yang pertama sekali, kita akan ubah kepada 125. Ini kita kalau on site 125 ni ialah konkret, betul lah. So yang dekat atas ni ialah strip.
So kita buat 25. Maksudnya yang ni kita akan concrete on site, kita akan pakai 125. Ini real situation lah, 125mm saja. So 25 ni adalah lebih kurang untuk finishing lah, finishing lantai tu kita standby. Sama ada kita pasang tile ke apa ke, so yang ni kita akan control on site untuk make sure dia sama level. Apa yang ni kita akan belajar nantilah. So yang ni saya just nak ubah macam mana kita nak dapatkan dia 150 in total. So saya akan ubah hanya di sini saja, 125 untuk layer structure yang di bawah, structure satu yang di bawah dan structure satu yang di atas adalah 25mm. So total akan dapat 150 lah. Bila kita klik OK, dia akan start dapat 150 kat sini lah. Dia akan sama yang kita buat di rename tadi. So kita klik OK. So kita dah ready lah untuk kita nak lukis floor. Cara nak lukis floor, nak lukis dia, bila kita dah standby dekat sini, dia hampir sama je macam sebelum ni. So dia akan naik kat sini lah. Ada option bar kat sini, ada nak offset ke tak. So dalam case kita tak. So beza dia dengan architecture ialah kita tak akan gunakan rectangular ke yang lain ke. So kita akan guna cara yang lagi senang. Boleh juga pakai rectangular, tak masalah. Cuma kalau perasan, di structure dia akan ada peak support. Kalau kita klik peak support ni, kalau perasan, kalau kita zoom kat sini, kita nampak dia akan hijau di bahagian beam ni. So bila kita klik, dia akan hanya lukis di separuh beam. So ini adalah teknik yang diguna pakai untuk kita lukis kita nak lukis untuk structural floor ataupun structural slab. Kita hanya lukis separuh daripada beam. Kenapa? Ini akan digunakan untuk analisis kemudian. Maksudnya bila kita dapat modeling ni, nanti kita akan buat untuk analisis. Untuk analisis kita tak belajar. Bila analisis, dia akan bacalah ni separuh daripada slab akan masuk kat sini. So macam mana kita buat macam ni lah. So bila kita buat peak support, kita klik, dia akan jadi macam ni lah. So kita klik, kita hanya buat satu slab macam ni dahulu. So macam ni kita terlebih. Macam ni kita nak trim, kita akan klik kat sini trim. So kita klik yang mana kita nak saja. Contoh saya nak yang ini. Yang ni saya tak nak. So saya klik pertama yang ni, klik yang kali kedua yang ini. Nampak dia jadi ini. So ini caranya kita nak buat slab. So kita kena buat one by one. So kita klik OK. Ini step pertama yang kita dah lukis. So kita kena buat setiap petak-petak ni lah, kita kena buat satu-satu. So saya akan buat secara pantas. So suka saya ingatkan lagi sekali, kita boleh gunakan, digalakkan kita gunakan peak support. Tetapi kalau kita nak guna rectangular ataupun line, tak ada masalah. Tapi make sure kita lukis separuh sahaja yang akan dilukis. Maksudnya kalau kita guna rectangular, janganlah kita guna penuh macam ni. Tak nak macam ni, bukan kita akan guna separuh. Maksudnya di tengah-tengah sampai macam ini. So saya akan buat secara pantas. So harap boleh ikut Jadi saya dah lukis siap. Ini semua slab saya dah lukis. So macam nak semak, macam biasalah kita tarik semua ni. So kalau kita tengok dia dah fill semua colour ni, maksudnya dah siap lah. So untuk seterusnya, kita dah lukis slab. Itu yang pertama, kita siap. Yang kedua ni kita nak ubah simbol ni. Macam ni kita nak ubah. So kalau kita klik simbol ni, dia akan naik sini lah, one way slab. So sepatutnya kita tukarkan daripada two way. Dan ini adalah dinamakan sebagai span direction symbol. So macam ni kita nak ubah semua. First kita boleh select semua.
Saya kecilkan dulu, saya select semua. Kita akan gunakan filter. Filter ni memang sangat bagus lah. Kita guna filter, kita klik filter, kita klik check none, kita hanya ambil span direction symbol saja. Kita klik OK. So sekarang ni kita one way, kita ubahkan kepada two way. So saya akan ambil two way slab yang ni lah. Kita try dulu two way slab 0.06 mm. Nampak dia dah berubah kat sini. Ni one way, sorry, maafkan saya. Two way ni. Okay, so kita ambil two way, semua direction dia dah berubah lah. Saya try dulu two way mana yang lawa. Kalau kita ambil yang besar, dia besar, kita ambil 06 lah ataupun two way ni. Kita akan ambil yang ni lah, two way 06 mm. So bila kita dah ubah ini, kita klik di bahagian tepi, tengok semua direction simbol dah berubah. So suka saya ingatkan, kita check balik kita punya PDF file. Kita kena ingat sebenarnya ada dua location yang bukan two way, dia ada one way, two way location. Dua location tu dia dekat area toilet lah. So dua location ni dia akan berlaku one way step di sini dan juga di sini lah. So ini kita kena ingat lah. So kita buka Revit kita tadi balik. So untuk dua location ni, this one kita akan ubah kepada one way slab lah. So kita tukar pada one way, dia akan berubah shape macam ni. So sama juga dengan yang ni lah, tukar kepada one way slab 06. So kalau kita tengok lagi sekali PDF file, ini dah betul, cuma ini dia ada ubah. Dia anak panah dah atas dan bawah. Tapi kita tengok Revit kita, dia anak panah dekat sini dah betul, kiri kanan. Cuma ini dia atas bawah. Macam mana ubah? Kita rotate je lah ya, rotate. Kita nak rotate, kat atas ni ada rotate kat sini. So, kita klik rotate, dia akan keluar ni. Kita ambil yang atas dulu, ini sebagai base kita. Dan kita ubahkan secara 90 degree. So dia akan jadilah ke atas bawah. Okay, untuk simbol kita dah siap. Sekarang kita nak tengok secara 3D. Jadi kita nak tengok 3D, kita klik 3D. So kita akan dapat lihat lah yang kita buat ni. So kalau perasan, bila kita buat 3D ni dia ada warna merah, dia ada warna merah, hijau, orange ni. Ini yang akan digunakan untuk analisis. So kita tak akan ambil tahu lah. So kita hanya ambil tahu pasal modeling. Dan kalau perasan juga, di bahagian step dia ada macam color-color sikit. Dia macam sekejap warna kelabu, sekejap warna kelabu gelap. Ini pun sama, dia ada guna analisis. So macam mana kita tak nak tengok benda ni sebenarnya. Kita just nak tengok kita punya modeling saja. So macam mana kita buat, kita select je semua ni. Select semua, pergi kat filter. So kalau perasan, kita select semua, dia ada analytical ni. Kita selectkan semua analytical ni. Ni ada 4 item, beam, column, floor, semua ni. Kita klik select je ni, kita klik OK. So kalau kita klik kat sini, nampak dia akan, dia tak select pun beam tu, tapi select yang analytical. So kita boleh off kan dia, kita off kat sini. Kita boleh klik sini, disable analytical, kita klik kat sini. So biarkan sekejap, kita dah off. Inilah yang kita nak tengok. Kita just nak tengok ini sahaja. So dari segi kita lukis, modeling kita dah buat cantik. Tetapi suka saya ingatkan, di bahagian dua tempat ni, iaitu di bahagian post ni, ingat tak lepas kita buat beam kita ada drop. So untuk floor ni pun sama, kita kena dropkan dia, floor bahagian sini. So dalam kes saya cuba buat di bahagian 3D, saya akan dropkan dia. Saya klik floor ni, so kita boleh buat sini. Kita nak ubah dia kat sini, high offset ni, high offset from level. So kita akan dropkan dia sebanyak -50, sama macam beam. So kita gerakkan mouse ke kanan, dia dah sama level dengan beam tu. So kita akan nampak lah dia ada macam step dekat sini. Okay, so that should be fine, tak ada masalah. Sama juga dengan di sini. So nampak. So untuk area drop akan ada di area sini. Dan juga saya lupa nak maklum,
drop location juga berlaku di bahagian toilet. So toilet sebenarnya dia ada drop. Sebab apa drop? Kita tak nak air tu boleh kalau dia contohlah kalau kita mandi ke apa ke, air tu melebihi daripada kawasan ni, dia boleh pergi ke bilik sebelah. So dia akan jadi berlumut dinding nanti. So kita nak benda tu berlaku. So drop kat toilet pun kita akan kena buat drop. So, kita akan buat negatif yang film juga. So kita akan nampak lah macam ni, beam dia akan lebih tinggi sedikit. On side pun macam ni, tak ada masalah. So sama juga dengan toilet di bahagian belakang, kita buat juga negatif 50. Alright, so kita tengok balik kita punya rumah structure-nya. So kita dah check ada 4 location drop. So di bahagian luar wash, this one, and then di bahagian toilet. Jadi untuk ground floor kita dah check balik. Dari segi simbol pun dah siap. Dari segi 3D ni kita pun dapat lihat dia pun ada laku drop pun dah siap. Jadi untuk pembelajaran slab ataupun floor ataupun lantai kita dah siap. Senang kan? Jadi harapkan semua boleh mencuba. Sekiranya ada komen, anda boleh komen di video ini. Dan diharapkan anda boleh like, boleh share dan boleh subscribe channel ni untuk kegunaan masa hadapan. Jadi selamat mencuba guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.